Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ana Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ila ruhi sadatina al-khulafa ar-rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib wa sairi sahabati Rasulullah ajma'in wa ila arwahil ulama al-amilin wa sufiyatil muhaqqiqin wa ahli al-dhikri wa tauhid wa masyayikh hadhihi al-ummah bi anna Allah yaghfir lahum ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari Ahad ini kita berhimpun secara dalam talian untuk membahaskan sebuah karangan monograf oleh guru saya Profesor Muhammad Zaini Uthman yang berjudul Pemikiran dan Pembinaan Tamadun, Transformasi Modal Insan ke Arah Negara Maju. Sebelum kita mulakan perbahasan kita tentang monograf ini, tentang buku ini, mungkin sedikit tentang guru saya atau pengarang kitab, yaitu Profesor Muhammad Zaini Uthman. Merupakan seorang profesor di Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Raja Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization ataupun RZS CASIS di UTM, yang mana sebelum ini beliau pernah menjadi pengarahnya atau the director, previous director. Beliau latar belakang pendidikannya yang seingat saya menamatkan PhD-nya di ISTAC di bawah seliaan Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas dengan tesis berkenaan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang mana sebelumnya beliau sempat menamatkan master di University of Chicago di bawah seliaan Profesor Fazlur Rahman, dan sebelumnya berlatar belakang fizik dan astronomi di University of Wisconsin-Madison. Alhamdulillah, saya sendiri dapat menerima banyak manfaat daripada beliau. Bahkan Profesor Zaini lah yang selain daripada Profesor Wan Muhammad Nur yang memupuk dan menggubah faham dalam diri saya berkenaan pandangan alam Islam, keutamaan tradisi keilmuan Islam itu sendiri, dan bagaimana ia dapat difahami dan dapat dikembangkan demi mendepani cabaran semasa, cabaran zaman. Jadi sementara tentang kitab ini, Pemikiran dan Pembinaan Tamadun, insya-Allah rencana kita adalah untuk membahaskannya berdasarkan bab-bab yang terdapat dalamnya, yang mana mungkin juga boleh saya kongsikan tentang topik ini. Saya kira saya telah yakni Profesor Zaini sendiri dulunya ada mengajar sebuah mata kuliah di CASIS yang diberi judul Philosophy of Science and Civilization, yang saya kira banyak daripada kandungan yang akhirnya termuat dalam kitab ini ada sebahagian daripadanya yang dikongsikan dalam kuliah-kuliahnya dan juga dalam perbincangan bersama para muridnya. Dan Profesor Zaini masih terus mengajar Philosophy of Science and Civilization dan juga beberapa mata kuliah lain di CASIS. Jadi dia adalah jadi karangan atau kandungan ini sentiasa diupdate, dikembangkan, meskipun buku ini telah diterbitkan pada tahun 2012, iaitu lebih daripada 8 tahun dahulu. Baik, untuk pengenalannya, Profesor Zaini Uthman menyatakan pada muka surat awalnya berkenaan perkembangan terkini di penghujung abad ke-20 dan sepanjang tempoh abad ke-21 daripada arus gelombang globalisasi yang deras dengan kesannya merebak ke seluruh dunia. Arus deras ini diperkasa oleh perkembangan dan penemuan bidang sains dan teknologi
dibantu oleh sistem ekonomi global dengan mengemukakan suatu budaya dengan perantaraan bahasa. Di belakang gelombang ini adalah beberapa peribadi yang merupakan ahli saintis dan teknologi, pakar ekonomi dan ahli dalam pemikiran dan bahasa. Melalui hasil penyelidikan sistem ekonomi dan tulisan-tulisan yang mempamerkan pemikiran mereka, perubahan secara global berlaku dengan memusatkan perhatian dunia kepada satu harapan, bahawa untuk maju ke hadapan, keyakinan pada sains dan teknologi adalah suatu kemestian. Dunia disempitkan menjadi kampung global bukan kerana jarak didekatkan secara jasmani, tetapi ciptaan baru yang menakjubkan dan teknologi hasil kajian ahli sains dan teknologi yang giat mencari penyelesaian baru kepada cara gaya dan hala tuju kerja buat insaniah seharian. Kita berdepan dengan perantara mesin, elektrik dan elektronik yang merangsang indera jasmani. Setengah abad dulu, hasil teknologi yang menakjubkan ini tidak terfikir dan tiada terduga. Sebaliknya kini, reka cipta dan suasana yang dahulunya hanya dianggap ciptaan khayalan semata-mata telah menghambat kita dalam pelbagai sudut kehidupan, baik diri peribadi, ainiyah atau secara individu dan juga masyarakat secara jamaiyah. Begitulah mungkin kata-kata pembuka kepada pengenalan. Jadi Profesor Zaini memulakan perbahasan berkenaan tahap kemajuan dan transformasi dunia, menjadikan dunia ini begitu sempit sehingga arus perdananya itu adalah terpengaruh dengan pergerakan kemajuan oleh beberapa peribadi di sebalik perkembangan itu. Jadi kalau kita perhatikan, yang berperanan dalam memacu pergerakan dunia ini adalah golongan seperti para saintis, para ahli ekonomi, dan juga termasuklah pakar dalam bidang perubatan, yang mana mereka meninggalkan kesan mereka ini melalui bidang penyelidikan dan pemikiran dan dihidangkan kepada masyarakat secara umumnya. Jadi kemudian sistem ini dia termuat dalam masyarakat dari segala lapisannya. Dari sistem pendidikan yang menjurus ke arah faham universiti moden, terus kepada institusi lain seperti bidang kesihatan yang melibatkan hospital dan juga bidang ketenteraan, yang mana setiap bidang-bidang ini termasuklah bidang ekonomi yang merencanakan, yang merancakkan pergerakan yang lain-lain itu, ya, adalah berdasarkan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi yang terus dipacu begitu, seakan-akan dia adalah sebuah mesin ataupun sebuah organisme yang bergerak secara sendirinya, yang mana masyarakat itu baik secara terkumpul maupun secara individu bekerjasama untuk mengembangkan proses tadi, gerak daya itu tadi. Jadi mungkin bagi kita yang sudah terbiasa untuk menyumbang khidmat kepada sistem ini, kita tidak perasan akan bagaimanakah sistem itu terbentuk dan siapakah yang memacunya, siapakah di belakang pergerakan itu, sehingga kan kita hanya menjadi sebahagian daripada sistem itu. Seperti mungkin istilahnya automata ataupun kata mufradnya automaton. Maksudnya kita hanyalah mengikuti sistem itu tadi, tanpa kita memikirkan siapakah yang memacu segala hal ini. Jadi kata Profesor Zaini, yang di sebalik itu adalah beberapa peribadi unggul ini. Dan sebenarnya secara tabi'i, insan itu sememangnya secara fitrahnya mencari bimbingan, mencari pedoman, mencari kepimpinan. Yakni hanyalah beberapa insan sahaja daripada sejarah tamadun bermula yang biasanya menentukan hala fikir, yang menentukan corak perkembangan zaman itu. Akan tetapi berbeza hal keadaan yang sebelumnya dengan hal keadaan semasa ini adalah peribadi-peribadi pada zaman sekarang ini tidak lagi terlihat seperti zaman dahulu. Umpamanya kalau kita perhatikan misalnya sistem-sistem besar, tamadun-tamadun dunia, ya, seperti tamadun Cina, tamadun India, maupun tamadun Greek dan Rom, pada kala itu sama ada golongan agama yang bukan, yakni golongan yang merupakan pembaharu ataupun pembawa agama, baik yang samawi ataupun bukan, ataupun para ahli fikir
ahli falsafah lah yang menggubahkan faham-faham mereka. Hanya sahaja bila kita merujuk kepada masyarakat semasa, masyarakat kontemporari, masyarakat kita pada zaman kita ini lebih tertumpu kepada perkara yang bersifat materialistik, bersifat kebendaan. Jadi hasil fikir itu dinilai ataupun hasil fikir itu menyerap pandangan kita bergantung kepada hasil teknologi. Itu yang memacu perhatian manusia, yakni kita tengok misalnya perkumpulan-perkumpulan berdasarkan gadget-gadget baru yang dihasilkan, teknologi dan teknik baru dalam bidang pertanian misalnya. Segala itu yang memacu perhatian kita semasa, terlupa kita akan siapa yang di sebaliknya. Ini mengingatkan kita kepada sebuah analogi ataupun sebuah peribaratan oleh Plato dalam The Republic, yang mana beliau nyatakan dalam sebuah analogi, kiasnya, kias dalam gua itu, berkenaan manusia ini, masyarakat secara amnya adalah seperti suatu golongan yang katalah mereka terperangkap dalam sebuah gua. Kemudian mereka menyaksikan hakikat mereka itu daripada keadaan mereka terpasung. Tetapi mereka perhatikan kepada dinding itu akan perkara-perkara yang bergerak, yakni bayang-bayang daripada hakikat yang di sebalik mereka. Sekiranya salah satu daripada mereka diberikan kesempatan untuk membebaskan dirinya, maka dia akan bangkit dan toleh ke belakang dan dia akan lihat ada patung-patung yang merupakan sumber kepada gambaran ataupun bayang-bayang yang terdapat di sana. Dan kemudian kalau dia terus berusaha, dia keluar daripada gua itu, akan dilihat akan sumber daripada hatta bayang-bayang itu sendiri, dan juga yang mengakibatkan patung tadi itu meninggalkan kesan terhadap dinding yang mereka dipaparkan itu adalah merupakan sinaran cahaya matahari. Seperti itu juga hal yang sedemikian pada zaman kita sekarang ini, masyarakat lebih gemar untuk disuap ataupun untuk dihidangkan pemikiran, pemahaman mereka, khasnya pada zaman elektronik ataupun pada zaman internet sekarang ini, masyarakat lebih gemar untuk dihidangkan pemahamannya, kecenderungannya ataupun media yang ia konsumsi, yang ia cerap, itu adalah apa yang dihidangkan berdasarkan dia punya feed. Sama ada di feed di situ, maksudnya dia dihidangkan makanan di situ, makanan akalnya, membentuk cara pola pemikirannya, memperkukuh prejudis-prejudis yang terdapat dalam dirinya. Begitulah halnya, ya. Tetapi sekiranya kita mahu merenung akan hal yang sedemikian, sekiranya kita mahu membebaskan diri kita daripada hambatan yang sedemikian ini, kita akan mula menyelidik bagaimanakah terbentuk keadaan yang mana kepercayaan, kemahuan, kehendak kita dibentuk sedemikian rupa. Apakah titik sejarah yang memulakan pergerakan yang sedemikian, dan siapakah yang menentukan corak-corak itu tadi, dan adakah corak-corak itu tadi dapat diadili dengan sebenarnya, dan apakah pula mungkin kita katakan kayu ukur, neraca untuk kita pertimbangkan sama ada corak itu tadi bersesuaian dengan kita atau tidak. Jadi di sini yang boleh kita gunakan sebagai asas untuk pertimbangan tentulah adalah pandangan alam kita. Ya. Di samping itu kita perhatikan juga, ya, dari segi corak perubahan dunia, bahawa perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, ya, telah membawakan perubahan-perubahan khasnya buat jasmani insan. Yang ini jangka hayatnya bertambah, yakni yang datang daripada penemuan baru daripada makanan-makanan yang bermutu, dibantu dengan kajian sistem kesihatan dan perubatan yang lebih baik dan mujarab. Dan ini membawa pandangan bahawa riwayat hidup insan tidaklah sesingkat dahulu. Belum lagi penghasilan ubat-ubatan dan juga teknologi yang dikenakan pada sistem perubatan sehingga boleh membetulkan kecacatan. Jadi dia dianggap seakan-akan, maksudnya kelemahan tabii itu sendiri, ya, yang dulunya dianggap sebagai aral pada pertumbuhan dan kehidupan insaniah dapat dicabar, ya, dapat diubah
memperbetulkan kecacatan dan hampir segala penyakit. Jadi dalam mengharungi kepesatan dan kesibukan hidup seharian, usaha giat mengecapi nikmat kesedapan jasmaniah, segalanya dihubung kaitkan dengan pembangunan dan kemodenan. Rentak hidup semakin rancak, memenatkan dan insan hanyut dalam pencarian makna kehidupan yang sentiasa berubah, yang sarabi sifatnya. Yang dimaksudkan sarabi di sini adalah bahasa Inggerisnya mirage. Maksudnya suatu kenikmatan ataupun kesedapan yang dikejar yang tidak kunjung tiba. Yakni apabila dia dipuaskan, maka akan digantikan dengan suatu kesedapan yang lain. Ya, begitulah corak kehidupan semasa. Tetapi ya, kalau kita perhatikan dari sudut sejarah, kehidupan insan, diri pribadi, masyarakat dan alam sekitar sebenarnya mengalami perubahan bermula dari kesedaran dalam diri. Kita perhatikan aspek yang paling zahir. Misalnya bagaimana masyarakat yang menimbulkan kesedaran tentang keutamaan bidang astronomi, ya, atau kaji tentang bintang, ya, ataupun astrologi, ilmu falak sebagainya, bermula dengan pemerhatian mereka bahawa ada waktu-waktu yang sesuai untuk menanam dan ada waktu-waktu yang sesuai untuk menuai. Jadi harus direncanakan, yakni berdasarkan perubahan musim, berdasarkan kadar hujan dan sebagainya. Jadi dari kesedaran itu maka timbullah sistem kalender. Begitu juga dengan hal ehwal keagamaan, yakni ada hari-hari yang khas yang perlu diraikan pada hari yang tersebut. Umpamanya bila mana merujuk kepada agama Islam, dari segi ketuntutan harian untuk salat pada waktu-waktu yang tertentu. Kemudian untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan lain-lain tuntutan agama itu menuntut supaya dikembangkan ilmu astronomi dan ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Jadi pada peringkat pada pengenalan ini yang ingin diberikan penekanan adalah kefahaman kita bahawa mungkin sudah tiba masanya untuk kita merenung tentang bentuk perubahan dan bentuk kemajuan dan bentuk pembangunan yang sedang bergerak dengan pantasnya. Khasnya kalau kita ingin kaitkan dengan keadaan semasa, bagaimana perubahan dan corak ini barangkali tidak bersesuaian dengan kadar yang sepatutnya buat alam tabi'i. Apabila kita perhatikan krisis-krisis yang melanda masyarakat kita, baik dari segi krisis daripada alam tabi'i, ya, seperti pandemik, seperti jangkitan wabak, dan juga daripada bencana alam yang melanda masyarakat kita, terus kepada bencana-bencana yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat kemasyarakatan, ya, seperti racism dan lain-lain aspek yang berperanan untuk memporak-perandakan masyarakat. Ini semuanya menuntut suatu kajian ulang untuk kita tentang asas-asas tamadun. Di sini Profesor Zaini dalam katalah bab seterusnya berkenaan peralihan zaman dan pemikiran menyatakan bahawa Ibn Khaldun telah menarik perhatian dalam sejarah pemikiran Islam apabila beliau mengenengahkan faham asabiyah sebagai dasar kesatuan masyarakat, atau yang mungkin kita terjemahkan sebagai solidarity. Asabiyah ini boleh difahami secara sempit sebagai kesatuan ataupun perpaduan berdasarkan etnik, berdasarkan kabilah dan sebagainya. Tetapi ia boleh juga diberikan makna yang positif, iaitu asabiyah yang berasaskan wahdatul fikir, kesatuan berfikir, wahdatul hadaf, kesatuan dalam tujuan, dan boleh jadi juga diterjemahkan dalam istilah baru baratnya fraternity, iaitu persaudaraan, ya, yang mana atas dasar kesatuan ini mereka membentuk suatu tamadun, suatu masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang murni dan nilai-nilai yang sihat. Jadi dapat diukur
keutuhan satu masyarakat itu berdasarkan kadar asabiyahnya. Dan sekiranya hancur dasar perpaduan dan kesatuan ini, maka ia akan meninggalkan kesan yang negatif terhadap masyarakat. Baik, setakat ini ada yang ingin tanya apa-apa soalan? Baik, mungkin kita boleh teruskan. Ya, tadi yang disebutkan tentang asabiyah itu berdasar daripada karyanya Al-Muqaddimah. Profesor Zaini mengenengahkan faham asabiyah ini bahawa terkadang ada tamadun-tamadun besar yang bersifat monoetnik seperti Rom, Greek, tamadun Cina, tamadun India, British, Irish, Swiss dan lain-lain. Akan tetapi kalau kita renungkan keadaan keunikan negara kita, negara Malaysia ini adalah kita dianugerahkan dengan kepelbagaian bangsa dalam membentuk satu persekutuan yang sangat unik. Tetapi kita harus renungkan hakikat ini berdasarkan sejarah tamadun kita, ya, sejarah tamadun kita, yang mana dia berasal daripada Kesultanan Melayu yang mana Kesultanan Melayu itu dahulunya adalah berakarkan syariat Islam. Jadi walaupun dia sudah berubah bentuknya pada zaman sekarang ini menjadi sistem kesultanan berperlembagaan, dia masih lagi bertunjangkan pada penghayatan agama Islam. Dan barisan kepimpinan yang memegang tampuk pemerintahan dari dahulu sehingga sekarang bersandarkan pada sifat-sifat diri yang dibentuk oleh agama Islam. Jadi berdiri kukuhnya negara Malaysia adalah kerana kesepakatan berbilang kaum yang diterajui oleh orang Melayu yang berbudayakan nilai akhlak dari agama Islam. Perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini, di kalangan orang Islam amnya dan Melayu khasnya, adalah berlandaskan pada agama Islam yang menjadi agama persekutuan. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan seharian orang Islam di Malaysia adalah budaya sopan santun, cernaan dari penghayatan Islam yang dihayati dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di muka-muka awal daripada monograf beliau, Profesor Zaini menekankan aspek-aspek yang boleh kita katakan abstrak ataupun dia bersifat halus, bersifat tidak zahir, bersifat batin, yang merupakan dasar kepada tamadun itu sendiri, yang merupakan punca kepada kesatuan masyarakat. Meskipun dari segi tamadun ia meninggalkan kesan dari segi zahir, sebab tamadun akan meninggalkan bangunan, dia akan meninggalkan hasil teknologi, tamadun juga akan meninggalkan hasil penemuan-penemuan yang bersifat saintifik, dan tamadun juga meninggalkan karya-karya persuratan, ya, bukti pencapaian dari segi peradabannya. Mungkin di sini dapat kita kaitkan dengan apa yang dikarang oleh guru beliau, Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas, berkenaan hubung kait yang rapat, yang mesra, yang terdapat di antara perkataan tamadun dan din. Iaitu din yang difahami sebagai agama itu merupakan akar dan punca kepada tamadun. Iaitu tamadun pula dari segi akar katanya datang dari perkataan maddana. Maddana iaitu keadaan membangunkan kota raya. Maka jadi tamadun itu adalah suatu keadaan insan yang sudah mencapai tahap yang tinggi dari segi adabnya, dari segi pemahamannya, dari segi bahasanya, dari segi perilaku dan pribadinya. Jadi untuk kita memahami sebagai asas apa yang dimaksudkan oleh karangan karya ini, yang nanti insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin boleh kita perhalusi lagi keutamaan bahawa tamadun itu sendiri haruslah dibangunkan berdasarkan sistem kepercayaan yang kukuh. Dia harus dibangunkan oleh budaya ilmu yang sihat. Dia harus dibangunkan berdasarkan sistem kemasyarakatan yang mana masing-masing ini akan saling memperkukuhkan asabiyah itu tadi. Mungkin begitu sahaja perkongsian kita pada pagi ini sebagai permulaan kepada perbincangan kita. Sekiranya ada soalan, dialu-alukan.
Baik, kalau tak ada siapa-siapa yang ingin bertanya apa-apa soalan, mungkin kita tamatkan perbincangan kita di sini dahulu. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran semula pada waktu-waktu yang akan ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.